Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam kelas sejarah bersama saya, Cikgu ARS. Jadi hari ini kita akan masuk topik baru dalam sejarah KSSM tingkatan 4 ini. Tajuk apa? Jom kita sama-sama tengok. Okey, sebelum itu saya ucapkan selamat datang. Okey, tajuk yang akan kita belajar pada hari ini iaitu 3.8 Perkembangan Gerakan Nasionalisme Tempatan dan Pendudukan Jepun. Jadi inilah tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Seterusnya objektif pembelajaran kita. Apa objektif kita hari ini? Objektif kita adalah menghubungkait perkembangan gerakan nasionalisme tempatan dengan pendudukan Jepun. Okey, ada perkaitan ke? Ada hubung kait ke? Okey, apa hubung kait tu? Nanti saya akan terangkan. Okey, sebelum itu kita tengok kriteria kejayaan. Ada satu saja untuk tajuk ini. Okey, di akhir pembelajaran nanti anda dapat menjelaskan berkaitan gerakan nasionalisme tempatan dengan pendudukan Jepun. Jadi inilah kriteria kejayaan yang perlu anda semua capai untuk tajuk ini. Okey, untuk memahami topik ini, apa yang perlu anda buat? Okey, yang pertama, timbulkan persoalan bagaimana. Okey, bagaimana ini merujuk kepada perkembangan gerakan nasionalisme tempatan berkembang. Bagaimana berkembang? Okey, apa cara yang digunakan oleh pemimpin tempatan pada masa itu untuk membangkitkan semangat nasionalisme ini? Mesti ada cara kan? Apa cara yang digunakan? Okey. Yang kedua adalah dasar pemerintahan Jepun. Okey, yang kedua awak mesti tahu berkaitan dengan dasar pemerintahan Jepun. Sebab itu saya kata tadi, kalau kita lihat objektif dengan kriteria ini, perkaitan antara perkembangan nasionalisme tempatan dengan dasar pemerintahan Jepun itu ada kaitan. Mengapa ada kaitan? Okey, kita tengok nanti sama-sama lihat, nanti saya akan jelaskan apa perkaitannya. Okey. Jadi kesimpulannya, anda semua perlu pegang kepada 3 kata kunci ini, iaitu bagaimana, iaitu dasar pemerintahan Jepun boleh mengembangkan nasionalisme tempatan. Jadi kalau awak pegang kepada 3 ini, insya-Allah anda semua akan faham dan jelas dengan mudah untuk tajuk ini. Okey? Okey, bagaimana gerakan nasionalisme tempatan ini boleh berkembang? Okey. Dia ada 3 faktor ataupun 3 perkara, iaitu yang pertama, perkembangan semangat anti penjajah. Yang kedua, perjuangan menuntut kemerdekaan dalam kalangan orang Melayu. Ketiga, kesedaran politik di Sarawak dan juga Sabah. Jadi 3 aspek ini telah menyebabkan gerakan nasionalisme tempatan berkembang pada masa itu. Okey, kita lihat aspek yang pertama, perkembangan semangat anti penjajah. Apa dia perkembangan semangat anti penjajah ini? Okey, sebelum itu kita tahu dasar pemerintahan Jepun di negara kita pada masa itu adalah satu dasar yang sangat kejam dan sangat zalim. Jadi disebabkan dasar ini telah meninggalkan kesan yang cukup besar kepada rakyat tempatan pada masa itu. Okey. Jadi dalam perkembangan semangat anti penjajah ini, sebelum kedatangan Jepun ke negara kita, sebenarnya telah ada bibit-bibit kesedaran nasionalisme telah pun berkembang pada masa itu. Masa itu Jepun tak datang lagi, tapi dah ada bibit-bibit kesedaran untuk orang kata memerdekakan negara daripada penguasaan penjajah. Kenapa? Sebab pada masa itu slogan dan juga propaganda yang telah disebarkan oleh pihak Jepun, iaitu Asia untuk Asia, dan konsep
lingkungan kesemakmuran Asia Timur Raya ini telah menarik perhatian dan telah menyebabkan penduduk tempatan pada masa itu berkobar-kobar untuk membebaskan negara daripada cengkaman kuasa asing. Jadi slogan ini sebenarnya adalah satu slogan yang cukup baik yang mana telah orang kata menyebabkan orang tempatan pada masa itu beranggapan negara mereka hanya mereka sahaja yang boleh menentukan kedaulatan dan juga masa depan negara mereka pada masa itu. Jadi apabila slogan ini telah disebarkan, maka secara automatiknya timbullah kesedaran semangat nasionalisme penduduk tempatan pada masa itu dan seterusnya membawa kepada perkembangan nasionalisme. Jadi orang tempatan pada masa itu beranggapan Jepun ini sebagai penyelamat kepada mereka daripada cengkaman kuasa-kuasa asing khususnya barat pada masa itu. Okey. Seterusnya adalah KMM ataupun nama panjang dia Kesatuan Melayu Muda. Pada masa ini telah bekerjasama dengan Jepun. Tujuan mereka bekerjasama adalah nak kemerdekaan, nak Jepun beri kemerdekaan kepada negara kita pada masa itu. Jadi itulah tujuan KMM bekerjasama dengan pihak Jepun pada masa itu. Ini contoh flyers yang telah disebarkan oleh pihak Jepun. Okay. Kita tengok hiduplah Malay baru, Melayu lah Malay ni. Okay. Adanya semangat Asia. Ni yang dikatakan apabila orang tempatan baca, tengok, maka semangat mereka berkobar-kobar untuk membebaskan negara daripada daripada cengkaman kuasa asing, khususnya cengkaman kuasa British pada masa itu di negara kita. Okey, seterusnya adalah aspek yang kedua iaitu perjuangan menuntut kemerdekaan dalam kalangan orang Melayu. Okey, aspek ini telah menyebabkan semangat nasionalisme tempatan pada masa itu berkembang. Mengapa? Sebab di awal pendudukan Jepun itu, Jepun datang dan menduduki negara kita. Jepun telah bertindak membebaskan ahli KMM yang dipenjarakan oleh British. Okay. Jepun bebaskan, yang mana semasa zaman British Jepun bebaskan sebab tujuan British buat macam ni adalah kerana KMM ini menyokong pendudukan Jepun pada masa itu. Okey, selain daripada itu, Jepun juga beri ruang kepada kegiatan politik KMM. Okay, yang mana kegiatan politik KMM ini pada zaman British telah diharamkan. Maknanya British tak benar KMM ini bergerak sebagai satu unit politik. Tapi zaman Jepun je bagi. Bila Jepun buat dua tindakan iaitu bebaskan dan juga beri ruang, maka orang tempatan pada masa itu beranggapan Jepun ni baik. Jepun ini dianggap sebagai penyelamat kepada negara kita pada masa itu daripada penjajahan kuasa British pada masa itu. Walau bagaimanapun, Jepun pada Jun 1942, Jepun telah bertindak membubarkan KMM kerana Jepun sedar bahawa KMM pada masa itu cuba untuk menuntut kemerdekaan daripada pihak Jepun, walaupun KMM telah membantu tentera Jepun dalam peperangan dengan British. Sebab Jepun dia tak nak tak nak bagi kemerdekaan kepada negara kita pada masa itu, belum lagi bersedia. Jadi apabila dia menghidu tindakan KMM ini, maka Jepun telah bertindak membubarkan. Walau bagaimanapun, tindakan Jepun membubarkan KMM ini tetap diteruskan. Perjuangan KMM ini dengan menggunakan taktik dan strategi baru. Maknanya mereka menggunakan satu unit ataupun organisasi ketenteraan yang mana organisasi ini telah ditubuhkan oleh pihak Jepun dengan kawalan pihak Jepun.
Okey, antara organisasi ketenteraan ini ada dua. Yang pertama GIUGAN dan GIUTAI. Okey, apa dia GIUGAN GIUTAI ini? Okey, GIUGAN ini adalah dikenali sebagai PETA ataupun nama panjangnya Pembela Tanah Air, merupakan pasukan tentera sukarela yang ditubuhkan untuk membantu Jepun mempertahan tanah Melayu pada masa itu. Okay, pemimpin terawal yang mengetuai PETA ini adalah Ibrahim Haji Yaakob. Ini merupakan orang KMM lah, orang kuat KMM. Mana beliau telah mengetuai GIUGAN menggunakan gelaran Lieutenant Colonel. Itu maksud GIUGAN, pasukan tentera sukarela. Okey, seterusnya GIUTAI. Apa dia GIUTAI? GIUTAI ini adalah pasukan yang membantu pertahanan pesisiran pantai dan juga menjaga ketenteraman awam. Pemimpin yang mengetuai GIUTAI ini adalah Haji Sirat. Haji Sirat ini pun orang kuat KMM dengan menggunakan juga gelaran Lieutenant Colonel. Okey, walaupun Jepun dah bubar KMM dan mereka ini pemimpin-pemimpin KMM ini masih lagi orang kata bekerjasama dengan Jepun, tapi mereka tetap dengan matlamat asal mereka iaitu menuntut kemerdekaan daripada pihak Jepun. Okay, dalam masa yang sama mereka menentang Jepun menggunakan taktik bawah tanah. Maksudnya taktik bawah tanah ini adalah secara sembunyi-sembunyi. Maksudnya dalam masa yang sama mereka menyokong dan patuh kepada Jepun, tapi dalam masa yang sama mereka cuba untuk menggerakkan gerakan untuk menuntut kemerdekaan. Inilah perjuangan menuntut kemerdekaan dalam kalangan orang Melayu, iaitu merujuk kepada Kesatuan Melayu Muda. Okey, sedikit lagi berkaitan dengan perjuangan menuntut kemerdekaan ini. Pada Jun 1945, tentera Jepun semakin tertekan pada masa itu kerana pada masa ini Jepun menghadapi serangan bertubi-tubi daripada tentera bersekutu pada masa itu. Jadi selain daripada itu, dengan sokongan tentera Jepun, pemimpin KMM ini telah menubuhkan satu pertubuhan yang dikenali sebagai Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung ataupun singkatan dia KRIS. Okey. Pemimpin yang menubuhkan adalah Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Ibrahim Haji Yaakob dan Omar Haji Sirat. Okay, mereka ini adalah bekas pemimpin-pemimpin ataupun orang kuat KMM. Okay. Tujuan dia KRIS ini dibentuk adalah untuk mencapai kemerdekaan bersama dengan Indonesia melalui semangat Asia untuk Asia. Walau bagaimanapun hasrat KMM ini tidak tercapai kerana Jepun menyerah kalah setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom pada masa itu. Maka hasrat ketiga-tiga pemimpin ini tidak tercapai. Kalau tidak, mungkin hari ini kita merdeka bersama Indonesia. Okey, aspek yang ketiga, yang terakhir, iaitu kesedaran politik di Sarawak dan juga Sabah. Okey, yang pertama kita lihat apa berlaku kegiatan politik di Sarawak dan Sabah pada masa itu. Okey, pada masa itu, kegiatan penduduk Sarawak dikawal melalui sebuah persatuan yang dikenali sebagai persatuan yang ditaja oleh tentera Jepun. Maknanya kegiatan penduduk Sarawak pada masa itu dikawal oleh persatuan. Okey. Contoh persatuan itu adalah nama Jepun lah, Kakeo Kokokai. Apa dia ni? Nanti Kakeo Kokokai ini maksud dia adalah Persatuan Cina Seberang Laut anjuran Jepun yang menggabungkan persatuan Cina yang merangkumi dialek, daerah dan nama keluarga di bawah satu pertubuhan. Pertubuhan ini telah diasaskan di Kuching serta mempunyai cawangan di bandar utama
yang didiami oleh orang Cina seperti di Cebu. Inilah maksud Kakeo Kokokai. Maksud Persatuan Cina yang ditaja oleh Jepun. Okey, disebabkan pada masa itu di Sarawak, Jepun ni kekurangan pegawai-pegawai tinggi. Jadi untuk menjawat jawatan tinggi ini, Jepun beri peluang kepada rakyat tempatan pada masa itu untuk menjawat jawatan tinggi. Contohnya Jepun beri jawatan ini kepada kaum Melayu dan juga kaum Iban. Jadi kesan daripada menjawat jawatan tinggi ini telah beri kesedaran dan keyakinan kepada rakyat tempatan pada masa itu untuk berkerajaan sendiri selepas Perang Dunia ini, iaitu selepas pendudukan Jepun ini berakhir. Jadi dah ada pengalaman lah dalam institusi pentadbiran semasa zaman Jepun. Okey, seterusnya kita tengok di Sabah. Sabah ni Jepun suntik kesedaran politik dalam kalangan masyarakat selepas beberapa pertubuhan ditubuhkan. Contohnya seperti Parti Kebangsaan Melayu Labuan PKML yang mana diketuai oleh Tengku Nordin, Abu Bakar dan Zakaria Gan berdasarkan idea Harun Aminur Rashid. Jadi di bahagian pantai timur Sabah contohnya Parti Kebangsaan Melayu Tawau telah ditubuhkan dan dipengerusikan oleh orang kaya Abu Bakar. Jadi secara kesimpulan dia, kesedaran politik di Sarawak dan Sabah, kalau di Sarawak ni dikawal oleh sebuah persatuan yang mana persatuan ini ditaja oleh tentera Jepun dan dikenali sebagai Kakeo Kokokai. Kalau di Sabah ada beberapa pertubuhan politik, contohnya contohnya Parti Kebangsaan Melayu Labuan ataupun PKML. Jadi apabila adanya kesedaran politik ini, maka telah menyebabkan gerakan nasionalisme tempatan pada masa itu berkembang. Mereka makin berkobar-kobar untuk membebaskan negeri mereka daripada cengkaman kuasa asing dan seterusnya menuntut kemerdekaan. Jadi kesimpulan untuk tajuk pada hari ini, anda telah belajar mengenai berkaitan antara perkembangan gerakan nasionalisme dengan pendudukan Jepun. Jadi ada 3 aspek, iaitu perkembangan semangat anti penjajah, iaitu yang mana tersebarnya slogan ataupun propaganda Asia untuk Asia dan kesemakmuran Asia Raya. Dan yang kedua adalah aspek perjuangan menuntut kemerdekaan dalam kalangan orang Melayu, iaitu telah digerakkan oleh KMM ataupun Kesatuan Melayu Muda. Mereka ini telah bekerjasama dengan Jepun untuk menuntut kemerdekaan. Ini dikatakan sebagai perjuangan menuntut kemerdekaan dalam kalangan orang Melayu. Okey, yang aspek yang ketiga adalah telah berlakunya kesedaran politik di Sarawak dan Sabah apabila adanya ataupun wujudnya persatuan-persatuan ataupun parti politik di kedua-dua negeri ini pada masa itu. Jadi saya harap apa yang telah disampaikan oleh saya pada hari ini anda faham dan jelas dengan penerangan yang telah saya sampaikan sebentar tadi. Okey. Okey, sekian, terima kasih kerana telah mengikuti kelas sejarah bersama Cikgu ARS. Kita jumpa lagi pada kelas yang seterusnya. Bye-bye.